Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Syafiqah binti Amiruddin dari Kolej Matrikulasi Melaka akan membentangkan kajian kumpulan kami yang bertajuk One Hand Module, bahan digital pembelajaran kendiri dalam meningkatkan kefahaman pelajar bagi subtopik Concave Mirror. Kami terdiri daripada 3 orang ahli iaitu diri saya sendiri selaku pembentang, Salma binti Osman dan Asnita binti Tahir. Hadirin sekalian, seperti yang kita maklum, pandemik COVID-19 yang melanda negara telah menjejaskan penyampaian pengajaran di pelbagai sistem pendidikan termasuklah di Kolej Matrikulasi. Oleh itu, bagi meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran PDP, pembelajaran secara dalam talian akhirnya telah menjadi kaedah utama dalam melaksanakan proses PDP secara menyeluruh dalam tempoh menangani pandemik dari terus merebak. Hal ini dipersetujui oleh Mustafa, Abu Hassan dan Pete yang menyatakan bagi membendung penularan wabak seperti COVID-19, kaedah PDPC dalam talian seperti Google Classroom merupakan suatu keperluan. Terdapat beberapa masalah yang telah dikenal pasti sepanjang pembelajaran secara dalam talian dilaksanakan. Menurut Saleh, Jamaluddin, Safi dan Yusof, antara masalah yang timbul adalah capaian internet, sambungan internet yang lemah, kualiti sambungan internet dan kemahiran penguasaan alat digital yang tidak dikuasai oleh pelajar sepenuhnya. Justeru, semua masalah ini telah mengganggu proses PDP seterusnya mengakibatkan interaksi bersemuka secara maya akan terjejas. Bagi penyediaan modul kajian ini, kami telah memilih subtopik Reflection at a Spherical Surface khususnya untuk Concave Mirror. Ini adalah kerana tempoh pembelajaran pelajar bagi subtopik ini adalah selama 4 jam di mana tempoh 4 jam ini akan terganggu untuk menghabiskan silibus jika pengajaran dan pembelajaran mengalami gangguan. Berdasarkan pengalaman pengajaran yang lalu pula, kami dapati pelajar bermasalah dalam melakar gambar rajah sinar dengan betul. Melalui pemerhatian di dalam kelas tutoran pula didapati pelajar juga keliru dengan penggunaan tata tanda yang betul semasa menggantikan nilai dalam persamaan serta tersilap memberikan ciri imej yang terbentuk pada cermin. Kesemua permasalahan yang dinyatakan tadi telah menjadi punca pelajar tidak berjaya memperoleh markah yang baik bagi topik ini. Justeru, permasalahan yang timbul ini telah mencetuskan idea di kalangan kami untuk membentuk satu bahan pembelajaran kendiri digital yang boleh membantu pelajar untuk meningkatkan kefahaman dalam pelajaran. Objektif kajian ini adalah untuk membantu pelajar menjawab soalan berkaitan cermin cekung selepas menggunakan One Hand Module, dan yang kedua untuk menarik minat pelajar untuk belajar sendiri di luar waktu PDP dengan menggunakan One Hand Module. Secara khususnya, persoalan-persoalan kajian adalah adakah One Hand Module boleh membantu pelajar menjawab soalan berkaitan cermin cekung selepas menggunakan One Hand Module? Adakah One Hand Module dapat menarik minat pelajar untuk belajar sendiri di luar waktu PDP? Kajian ini dijalankan secara kuantitatif di mana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah soalan tugasan dan borang soal sedidik. Persampalan yang digunakan dalam kajian ini adalah persampalan rawat muda di mana seramai 34 orang pelajar program 2 tahun sesi 2020-2021 telah dipilih. Pelajar dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu kumpulan sasaran dan kumpulan kawalan. Kesemua pelajar ini mempunyai latar belakang akademik yang agak sederhana dan memerlukan bimbingan pensyarah dalam pembelajaran. Instrumen utama yang digunakan dalam kajian ini ialah soalan tugasan yang digunakan untuk menguji tahap penguasaan pelajar terhadap subtopik Concave Mirror. Selain itu, borang soal sidik juga digunakan untuk mendapatkan respon pensyarah dan pelajar berkenaan One Hand Module selepas modul ini diperkenalkan. Selepas mendapat kebenaran kolej untuk menjalankan kajian, sesi temu bual bersama rakan pensyarah berkaitan permasalahan pelajar bagi topik Concave Mirror telah diadakan. Kemudian, sesi perkongsian guru 1 yang melibatkan ahli kumpulan kajian sahaja telah dilaksanakan untuk mengenal pasti masalah pembelajaran pelajar secara terperinci. Berdasarkan isu-isu yang telah dinyatakan dalam penyataan masalah, para pensyarah merasakan pelajar perlu mempunyai bahan bantu belajar digital yang mudah diakses dan cepat bagi membantu pelajar mengulang kaji pelajaran. Kemudian, pembinaan inovasi One Hand Module dimulakan dalam tempoh 6 sehingga 15 Mac 2022. One Hand Module merupakan modul bahan pembelajaran kendiri digital yang dibina dengan menggunakan kemudahan yang telah disediakan oleh aplikasi Telegram.
Di sini kami paparkan secara ringkas berkenaan kandungan One Hand Module yang telah berjaya dihasilkan. Kesemua bahan pengajaran yang berwarna seperti nota ringkas, formula, video penggunaan teknik, contoh soalan serta jawapan penyelesaian dan soalan latihan terdapat di dalam modul ini. Selepas penyediaan modul selesai, pengkaji telah mengendalikan kuliah dan kelas tutoran seperti biasa kepada kedua-dua kumpulan dengan menggunakan nota kuliah sedia ada. Kemudian, kedua-dua kumpulan tersebut telah diberikan satu tugasan individu yang berkaitan cermin cekung. Tujuan tugasan ini adalah untuk menguji kemahiran melakar gambar rajah sinar dan kemahiran menyelesaikan masalah berkaitan subtopik concave mirror. Ketika ini kami telah berkongsi One Hand Module pada kumpulan sasaran sahaja. Selepas tugasan dihantar, soal selidik diberikan kepada kumpulan pelajar sasaran terlebih dahulu. Pada 23 sehingga 31 Mac, proses semakkan jawapan tugasan pelajar dilakukan. Kemudian, One Hand Module telah dikongsikan kepada kumpulan pelajar kawalan bagi tujuan mengulang kaji pelajaran. Pada 9 April, sesi perkongsian penggunaan inovasi modul ini dengan rakan pensyarah unit fizik diadakan melalui strategi Show, Tell, Share. Kemudian, soal selidik diberikan kepada para pensyarah. Akhir sekali, pada 12 April, analisis soal selidik dibuat agar penambahbaikan boleh dilaksanakan. Berikut adalah dapatan kajian melalui instrumen soalan tugasan dan juga borang soal selidik. Berdasarkan kepada pemerhatian tugasan pelajar, didapati mutu kerja kumpulan pelajar sasaran adalah lebih baik dan teratur berbanding kumpulan kawalan. Selain itu, perbandingan markah kedua-dua kumpulan pelajar ini menunjukkan peratus markah kumpulan sasaran adalah lebih tinggi berbanding kumpulan kawalan. Dan hasil soal selidik pula didapati kedua-dua kumpulan pelajar telah bersetuju 100% bagi 11 item yang sama. Manakala soal selidik pensyarah menunjukkan 6 daripada 10 item mencatatkan 100% pensyarah bersetuju. Hadirin sekalian, dapatan dari analisis markah menunjukkan tahap penguasaan pelajar kumpulan sasaran terhadap subtopik yang diuji adalah lebih baik, iaitu 10 daripada 17 orang pelajar, iaitu 58.8% mendapat markah melebihi 80%, iaitu grade A berbanding kumpulan kawalan yang hanya 3 orang pelajar sahaja yang mendapat markah melebihi 80%. Berdasarkan analisis min peratus pula, kumpulan sasaran telah mencatatkan min peratus 83%, manakala kumpulan kawalan mencatatkan min peratus 70%. Berdasarkan hasil pemerhatian tugasan yang telah dijawab oleh pelajar pula, hasil semakkan tugasan kumpulan pelajar sasaran didapati gambar rajah sinar yang dilukiskan adalah jelas dan betul berbanding kumpulan kawalan. Gambar rajah sinar adalah betul apabila dua anak panah yang menggambarkan sinar tuju dan sinar pantulan dilakarkan. Berdasarkan respon pelajar terhadap tugasan berbentuk penyelesaian soalan pula, didapati hasil kerja penyelesaian kumpulan sasaran adalah lebih teratur, kemas, lengkap dan betul, iaitu menulis persamaan menggantikan nilai yang betul diakhiri dengan jawapan berserta dengan unit yang betul. Hasil soal selidik pula didapati kedua-dua kumpulan pelajar sasaran dan kawalan memberikan maklum balas yang sangat positif. Kedua-dua kumpulan telah bersetuju 100% bagi 11 item yang sama. Antara item yang 100% dipersetujui termasuklah item yang menyatakan saya berasa seronok ketika belajar sambil menggunakan One Hand Module. Saya ingin lebih banyak lagi subtopik lain dimasukkan ke dalam modul ini dan saya akan mengajak rakan-rakan untuk menggunakan One Hand Module. Hasil soal selidik pensyarah pula menunjukkan 6 daripada 10 item mencatatkan 100% pensyarah bersetuju. Pensyarah bersetuju modul ini boleh dibuka dengan pantas dan bahan di dalam modul ini mudah dicapai. Nota yang disediakan juga lengkap dan rajah serta video berwarna yang disediakan mudah difahami. Oleh itu, 100% pensyarah bersetuju akan berkongsi modul ini kepada para pelajar sebagai bahan belajar kendiri. Kesimpulannya, modul ini dapat memberikan impak positif kepada hasil kerja pelajar di mana modul ini dapat membantu pelajar menjawab soalan berkaitan cermin cekung dengan lebih baik. Kedua, modul yang komprehensif, interaktif dan mudah diakses di mana-mana ini dapat menarik minat pelajar untuk belajar sendiri. Ketiga,
perkongsian berkenaan modul ini dapat mencetuskan idea dalam kalangan pesyarah untuk membina modul interaktif bagi topik yang lain, sekaligus dapat memberikan impak kepada profesionalisme pesyarah untuk menghasilkan bahan pembelajaran digital, kreatif, inovatif dan bertepatan dengan pendekatan pembelajaran abad ke-21. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.